Assalamualaikum anak-anak semua. Kita mulakan pembelajaran hari ini dengan bacaan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita mulakan pembelajaran PDPR UPKK tahun 2021 dalam pembelajaran Jawi dan Had bersama saya Ustazah Ain. Kita mulakan dengan tajuk yang pertama bagi tahun 1. Isi kandungan. Kita dapat 6 isi kandungan bagi pembelajaran Jawi dan Had tahap 1. Yang pertama, huruf Arab. Yang kedua, huruf Melayu. 3, huruf Jawi. 4, membaca suku kata terbuka dan tertutup. Yang kelima, menulis suku kata terbuka dan tertutup. Dan yang keenam, membina, membaca dan menulis ayat pendek daripada suku kata terbuka atau tertutup. Okey, kita sambung seterusnya pada pembelajaran yang pertama, iaitu bahagian huruf Jawi Arab. Ada 28 huruf Arab, huruf Jawi Arab. Yang seperti mana kita pernah belajar bermula daripada alif sehingga ya. Tapi tiada penambahan huruf Jawi yang selain daripada tu. Contoh Jawi Melayu, tak ada. Jawi Tunggal tak ada. Yang ini ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah dan ya. Okey, ini dia 28 huruf Jawi Arab. Okey. Seterusnya kita pergi pada Jawi Melayu. Dia ada tambahan huruf yang lain. Kejap lagi saya akan jelaskan di belakang apa itu huruf-huruf yang di dalam bulatan-bulatan yang telah dibulatkan tu. Okey. Dia lebih kurang sama je anak-anak murid semua. Cuma dia ada penambahan huruf. Yang dibulatkan itu adalah penambahan huruf Jawi Melayu. Okay, kita sambung seterusnya. Ni huruf abjad Jawi, Jawi Rumi. Ditukarkan kepada padanan hurufnya lah. Okey. Kesemuanya ada 37 huruf. Bermula pada alif, ba, ta, ta marbutah, sa, jim, ja, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, ain, ghin, nga, fa, pa, qaf, kaf, ga, lam, mim, nun, waw, va, ha, hamzah, ya, ye dan akhir sekali nya. Semuanya ada 37 huruf. Okey, kita sambung seterusnya. Kemudian pembelajaran Jawi dipermudahkan lagi dengan huruf Jawi Tunggal. Okey. Di sini terdapat beberapa color, warna yang membezakan mereka. Yang pertama, kita pergi kepada warna pink. Warna pink adalah huruf vokal. Huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Kalau ditukarkan kepada Jawi, A adalah alif, E dan I adalah huruf ya, O dan U adalah huruf waw. Jadi, untuk warna pink adalah huruf vokal. Okay, yang kedua adalah warna kuning. Kuning adalah bagi huruf konsonan. Huruf konsonan iaitu huruf selain dari vokal A, E, I, O, U iaitu alif, waw, ya.
Okay, huruf selain daripada mereka tadi. Okay, yang ketiga adalah hukum K. Hukum K ni adalah untuk membezakan bagi sesuatu perkataan antara perkataan Jawi Arab ataupun Jawi Inggeris. Nanti kita akan belajar pada pelajaran tahap seterusnya, sama ada tahap darjah 4 atau darjah 5 nanti. Okay, yang keempat adalah huruf digraf. Ni yang tadi saya bagi tahu yang huruf bulatan tadi. Dia adalah penambahan huruf Melayu, iaitu huruf Shin, Nya, Kho, Rin dan Nga. Dia ada 5. Okey, kita sambung seterusnya. Ini adalah huruf Jawi Tunggal. Sama je yang macam tadi ni. Cuma dia adalah Jawi Tunggal. Okey, dia ada lagu dia. Nanti saya akan bagi sekali di dalam grup WhatsApp nanti. Okey, yang kedua seterusnya adalah padanan huruf Jawi. Padanan huruf Jawi ni adalah antara huruf Jawi ditukarkan kepada huruf Ruminya. Okey, contoh macam A ditukarkan kepada huruf Jawinya adalah huruf Alif. Kalau B ditukar kepada huruf Jawi adalah huruf Ba. Contoh lagi, kalau huruf K pula, ini adalah hukum K. Kalau huruf K bila ditukar kepada huruf Jawi, sama ada penggunaan perkataan itu adalah untuk Jawi Inggeris atau Jawi Arab. Kita akan tengokkan perbezaan dia sama ada untuk huruf K bagi huruf Kaf ataupun bagi huruf Qaf. Begitu. Dan di sini juga terdapat huruf diagraf. Ada 5 huruf diagraf di sini. Huruf vokal awal A, E, I, O, U. Dan juga Avu Zarzat. Avu Zarzat saya akan pergi terangkan kepada awak nanti sebentar lagi. Avu Zarzat. Di setiap huruf Avu Zarzat, selepas huruf Avu Zarzat ditambahkan tanda tolak. Tanda tolak tu maksudnya huruf selepasnya tidak boleh bersambung. Okay, kita pergi seterusnya. Ini dia. Huruf-huruf yang tidak boleh bersambung selepasnya. Okey. Dia ada 4, 5 dan 7. Ada 7 huruf Avu Zarzat. A mewakili huruf Alif. V huruf Va. Zai huruf Zek. Ro huruf R. Z kecil mewakili huruf Zal. Dan akhir huruf Dal. Dal untuk D. Avu Zarzat. Okey. Seterusnya, huruf digraf. Penjelasan kepada huruf digraf tadi. 2 huruf konsonan selain daripada huruf alif, waw dan ya, iaitu huruf vokal, yang hadir secara berturut-turut yang menghasilkan satu bunyi dalam perkataan, iaitu 2 huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi, seperti huruf nga, nya dan shin, atau disebut juga dui huruf ataupun dui lambang dan huruf rangkap. Terdapat 5 dui huruf berbeza untuk setiap konsonan. Sebagai contoh, saya ambil huruf nga, huruf rin. Huruf rin ditambah rin di akhirnya seperti dalam perkataan balir. Balir, ba alif ba, lam rin lir, balir. Dia ada bunyi sebutannya tersendiri. Okey. Contoh yang kedua saya bagi tarikh. Tarikh. Ta alif ta, ro ya khoreh. Tarikh. Dia ada sebutan akhirnya tu, kho-nya tu, dia tersendiri huruf sebutannya.
Okay, contoh perkataan di graf yang lain mewakili kepada setiap perkataan. Contoh yang pertama, huruf nga, nganga. Contoh perkataannya adalah nganga, bunga, singa. Begitu. Yang di akhir tu, huruf nga tu adalah huruf di graf. Okay, yang kedua, huruf nya. Nyamuk, nyanyi, nyala. Ketiga, huruf kha, khabar, khas, khamis. Keempat, shin, shampoo, syabas, syarikat. Huruf ghin, ghazal, ghairah dan ghaib. Okay. Itu penjelasan kepada huruf di graf. Nanti ada beberapa soalan yang saya akan berikan di dalam grup kelas nanti. Okay, seterusnya adalah jadual huruf bersambung. Ini bagi perkataan pembelajaran huruf Jawi yang bersambung. Bersambung sama ada di hadapan, di tengah atau di belakang. Jadi setiap huruf-huruf Jawi tunggal tu bila bersambung dengan huruf selepasnya, berlakulah perubahan di setiap kedudukan tempat huruf tersebut. Sebagai contoh di sini, huruf mim. Saya ambil contoh nombor 11, huruf mim, mim tunggal. Bila duduk di hadapan, kedudukannya di hadapan, pada asalnya mim Jawi tunggal ada batang ke bawah, tapi bila dia bersambung dengan huruf selepasnya, hanya tinggal kepalanya sahaja. Jadi batangnya tu akan hilang, akan dipotong, hilang, dan dia akan bersambung dengan huruf selepasnya. Okay. Kalau kedudukan di tengah pula, huruf mimnya akan bersambung di hadapannya dan di akhirnya. Dan hanya mim sahaja kepala di tengah-tengah. Dia boleh sambung di hadapan dan dia boleh sambung di belakang. Okay, bagi kedudukan mim di belakang pula, ada kepala di hadapannya bersambung dan terdapat kepala mim dan ada batang asal mim tu sendiri. Dia tak ada berlaku perubahan apa-apa jika huruf mim kedudukannya di belakang. Jadi anak-anak boleh tengok sendiri macam mana setiap kedudukan huruf-huruf dalam bentuk kedudukannya di hadapan, di tengah atau di belakang. Ada lagi satu, nombor 15. Bagi huruf nya pula, jika dia tunggal, maksudnya tidak bersambung dengan huruf selainnya, hurufnya pada asal adalah titiknya 3 di atas. Tapi bila dia bersambung dengan huruf selainnya, sama ada di depan atau di tengah, automatik titik hurufnya akan berubah ke bawah. Ingat kalau hurufnya bila bersambung dengan huruf selepasnya, hurufnya di depan atau di tengah, automatik dia akan berubah titiknya ke bawah. Tetapi bukan pada di akhir. Hurufnya di akhir kedudukannya sama seperti kedudukan tunggal. Maksudnya dia dah sendiri sahaja. Jadi titiknya masih 3 di atas. Dia hanya berubah jika duduk di depan dan di tengah. Okey, kita sambung kepada seterusnya. Suku kata terbuka. Nanti ada beberapa contoh. Okay, kita pergi yang pertama, suku kata terbuka. Nanti anak-anak boleh eja dan baca bila ada masa yang terluang. Okay, yang pertama saya bagi contoh ba. Ba alif ba, ba ya bi, ba waw bu. Ba be, ba ya bi, ba ya be, ba waw bu. Jadinya yang pertama mewakili kepada tambahan alif di belakangnya. Bagi kotak yang pertama mewakili tambahan alif di belakangnya. Jadi dia jadi ba, ta, sa, ja, ha dan ke akhir. Bagi yang kedua pula, penambahannya adalah vokal I. I bila ditukar kepada Jawi jadi huruf ya. Bayabi, tayati, sayasi sehingga habis. Kalau vokal yang ketiga pula adalah huruf U, iaitu tambahannya tukar kepada waw. Bawau bu, tawau tu, sawau su, jiwau ju hingga ke akhir.
Bagi warna biru yang pertama pula, ini adalah huruf jati. Contohnya, ba, be, ta, te, sa, se, jim, je, ha, he, dal, de, mim, me. Di akhir nanti ada. Okey, yang seterusnya adalah, warna biru yang kedua adalah, ini adalah tambahan bagi, kalau tadi, ba, bi, bu, be, be, te, je, ini jadi be. Te, se, je, he, begitu. Okey, kalau bo pula, bo, bola. To, so, jo, ho, dia mewakili alif, waw, o. O, contoh bola. Dia apa? Sorak, begitu. Dia o. Okey. Seterusnya adalah sambungan huruf tadilah. Penjelasan kepada tadi. Huruf ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot. Jadi kalau penambahan di belakangnya ada alif, macam mana? Yang kedua huruf ya, macam mana? Penambahan untuk huruf waw, bagaimana? Jadi kalau untuk suku kata terbuka, dia hanya satu atau dua huruf sahaja. Satu atau dua huruf saja. Okey? Dan belakang bagi untuk suku kata terbuka, alif, waw atau ya. Dia huruf vokal. Okey. Yang seterusnya, bagi huruf to, zo, ain, yin, nga, fa, pa, kof, kaf. Lagi. Galam, mim, nun, waw, va, ha, ya dan nye. Tengok kalau huruf nya. Nya alif, nya belakang akhirnya ada huruf alif. Nya ya ni, belakangnya ada huruf ya. Nya waw nyu, belakangnya ada huruf waw. Nya nye, ni huruf jati. Nya ya nye. Nya ya nye, belakangnya ada huruf ya. Nya waw nyo, belakangnya ada huruf waw. Jadi nya ni nyu nye nye nyo. Okey. Kita sambung seterusnya. Ini contoh perkataan bagi suku kata terbuka. Nanti awak boleh eja dan baca lagi. Kita eja contoh yang pertama, yang favorite soalan, favorite budak anak-anak pada pandai eja adalah bola. Cuba kita eja bola. Ba, waw, bo, lam, alif, la, bola. Jadi bo tu di akhir dia dua huruf saja dan di akhirnya huruf waw, suku kata terbuka. Lam, alif, la, lam, alif. So belakangnya adalah huruf alif dan dia ada dua huruf. Jadi suku kata terbuka juga. Jadi ini semua adalah bo, suku kata terbuka. La, suku kata terbuka. Lagi kita ambil contoh lain. Dadu. Dal alif da, dal waw du, dadu. Dal alif dua huruf, belakangnya ada huruf alif. Dal waw du, dua huruf juga, belakangnya ada huruf waw. Jadinya terbuka. Lagi contoh satu. Sin alif sa, belakangnya ada huruf alif. Ta, waw tu, belakangnya ada huruf waw. So terbuka dan terbuka juga. Jadi suku kata terbuka. Contoh seterusnya lagi. Pa alif pa, kaf waw ku. Pa alif pa, belakangnya ada huruf alif. Kaf waw ku, belakangnya ada huruf waw. Jadi suku kata terbuka dan terbuka. Okey, contoh tebu. Ta, te. Itu huruf jati. Dia ada satu huruf. Jadi suku kata terbuka juga. Jadi dia satu huruf atau dua huruf. Yang dua huruf belakangnya ada huruf alif atau huruf waw atau huruf ya. Dia adalah suku kata terbuka. Ta, te, ba, waw, bu. Ada huruf waw di akhirnya. Jadi suku kata terbuka juga. Okay, kita sambung lagi. Kita masuk suku kata tertutup. Apa pula suku kata tertutup? Okay, kita pergi seterusnya. Ini adalah suku kata tertutup bagi satu suku kata. Contohnya adalah, kita pergi yang pertama. Basin, bas. Basin, bas. Dia tak ada huruf alif, tak ada huruf waw, tak ada huruf ya.
Dia ada 2 huruf juga tapi tak ada huruf vokal. Basin, bas. Bas. So dia satu suku kata je, bas. Okay, yang kedua, jim mim jam. Jim mim jam. Satu suku kata saja. Dan tak ada huruf vokal alif waw ya. Kaf da kad, dal mim dam, jim gajak, cha ta chat, va nun van, pa mim pam, ga mim gam, ta sin tas, ca sin cas, lam pa lap. Dia hanya satu je suku kata sebutannya tu. Okey, kita pergi seterusnya. Yang ini pun sama. Suku kata, satu suku kata. Tetapi dia ada 3 huruf. Di tengah-tengahnya ada huruf alif atau waw atau ya. Tetapi kerana dia adalah 3 huruf, bukan 2 huruf. Jadi dia adalah suku kata tertutup. Okey, suku kata tertutup. Kalau suku kata terbuka, dia 2 huruf. Tapi ada huruf alif waw ya vokal. Yang ini pun ada juga. Tapi dia 3 huruf. Dan dia duduk di tengah-tengah. Jadi ini suku kata tertutup. Kita pergi tengok contoh yang pertama. Ro waw sin ros. Sin waw sin sos. Pa waw sin pos. Ga waw lam gol. Ta waw ngatong. Kaf waw nun kon. Sin waw pa sop. Jim waw sin jus. Ba waw mim bom. Ba waw ta bot. Mim waw pa mop. Ta waw lam tol. Di tengah-tengahnya ada huruf alif atau waw atau ya. Tapi dia bukan suku kata terbuka. Dia tertutup kerana ada 3 huruf. Okay, kita pergi seterusnya. Pun sama, masih satu suku kata. Kita ambil contoh satu je lah ya. Contoh kaf ya kaf, kek. Kek. Dia kek. Satu je suku katanya. Di tengah-tengahnya ada huruf ya. Yang lain pun sama. Ada huruf ya. Contoh macam pen, pa, ya, nun, pen. Tengah-tengahnya pun ada huruf ya. Contoh lain, kita pergi pada tin, ta, ya, nun, tin. Tengah-tengahnya ada huruf ya. Tapi kerana dia 3 huruf, jadi dia adalah suku kata tertutup. Okay, kita pergi seterusnya. Suku kata terbuka, di depannya terbuka dan belakangnya tertutup. Depan buka, belakang tertutup. Kita tengok apa dia contohnya. Okay, yang pertama, kita ambil tangan. Ta alif ta, dia ada 2 huruf tapi belakangnya 2 huruf alif. Alif waw ya vokal. Nganun ngan, ada 2 huruf juga. Tapi dia tak ada huruf vokal di belakangnya. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Yang merah, warna merah tu. Jadi dia adalah suku kata tertutup. So jawapannya di sini adalah ta suku kata terbuka, ngan suku kata tertutup. Jadi jawapannya adalah suku kata terbuka dan tertutup. Dia begitu. Okey, contoh lain lagi. Telur. Cari gambar telur. Okey, kita pergi pada yang pertama warna hitam. Tata. Satu huruf je. Huruf jati. Tata. Satu huruf. Huruf jati adalah suku kata terbuka. Yang kedua warna merah. Lam, waw, ro, lor. Ada 3 huruf. Dan dia punya huruf alif wawyahnya di tengah-tengah. Kalau 3 huruf, automatik suku kata tertutup. Jadi telur, tata, lam waw ro lor, telur adalah suku kata terbuka dan tertutup. Dia begitu. Okey. Kita sambung seterusnya. Contoh lain, saya ambil jagung. Kita tengok jagung. Jim alif ja. Ja adalah suku kata terbuka kerana belakangnya ada huruf alif. Dan dia 2 huruf. Gong pula ada 3 huruf. Tadi saya dah bagi tahu kalau 3 huruf suku kata tertutup. So jawapan di sini adalah jagung, ja suku kata terbuka, gong adalah suku kata tertutup. Okey. Kita sambung lagi seterusnya. Contoh lain lagi.
Kita pergi pada baris yang kedua. Koyak. Koyak. Kaf waw ko. Dia ada 2 huruf. Tapi di akhirnya ada huruf waw. Ko. Ya, kof ya, 2 huruf juga. Tapi belakangnya ada huruf kof. Bukan huruf alif atau waw atau ya. Jadi, ko adalah suku kata terbuka. Ya, kof ya adalah suku kata tertutup. Okey. Kita masuk pula suku kata tertutup dan tertutup. Depan tertutup, belakang pun tertutup. Apa contoh dia? Okay, kita tengok yang pertama. Pensil. Pensil. Cari gambar pensil. Okay, kita tengok warna merah. Payanun pen. Payanun pen. Ada 3 huruf. Payanun pen. Ada 3 huruf. Kan 3 huruf je. Suku kata tertutup. Sin ya lam sel. Suku kata kedua dia. Sin ya lam sel pun ada 3 huruf. Jadi kat sini jawapannya pensil adalah suku kata tertutup dan tertutup. Dua-dua tertutup. Depan tertutup, belakang dia pun tertutup. Kita bagi contoh lain pula. Pangkah. Bawah kepada pensil tu. Pangkah. Kita tengok yang pertama warna merah. Pangapang. Ada 2 je huruf dia. Pangapang. Tapi dia tak ada huruf alif atau waw atau ya. Jadi suku kata tertutup. Tertutup juga. Sebab tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Kaf, hakah. Okay, suku kata kedua dia kaf, hakah. Tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya. Jadi suku kata tertutup juga. Jadi apa? Pangkah. Suku kata tertutup dan tertutup. Begitu. Okey. Seterusnya, ada lagi? Kita pergi pada atas hujung sekali. Cangkul. Cang. Cang. Ada 2 huruf je. Tapi tak ada alif, waw atau ya. Jadi suku kata tertutup. Yang kedua, suku kata kedua dia kul. Kaf, waw, lam, kul. Dia ada 3 huruf. 3 huruf suku kata tertutup. Jadi yang pertama pun tertutup, yang kedua pun tertutup. Suku kata tertutup dan tertutup. Cangkul. Okay, nanti yang lain anak-anak boleh eja, sebut dan fahamkan lagi. Okay. Seterusnya ada lagi. Contoh lagi. Saya ambil bawah sekali. Hujung bawah sekali. Payanun pen. Payanun pen. Ada 3 huruf. 3 huruf suku kata tertutup. Dal ya kof dek. Dal ya kof dek pun ada 3 huruf juga. Tertutup juga. Jadi jawapannya pendek. Pendek adalah suku kata tertutup dan tertutup. Pendek. Yang atas dia panjang. Panun pan ada 2 huruf juga. Tapi tak ada huruf alif waw ya. Jadi suku kata tertutup. Jang pun suku kata tertutup sebab tak ada alif waw ya. Panjang suku kata tertutup dan tertutup. Okey. Okay, kita masuk pula kepada perkataan 3 suku kata ke atas. Contoh ke atas tu maksudnya tadi kita dah belajar 1 suku kata, kemudian kita belajar 2 suku kata, kemudian kita belajar perbezaan suku kata terbuka, suku kata tertutup, suku kata terbuka dan tertutup, suku kata tertutup dan tertutup. Yang ini 3 suku kata. Kita ready jari kita. Kita eja ada berapa suku kata dia. Okey. Yang pertama nombor 1. Mim nun men. Yang warna merah. Ta ya te. Mente. Ga alif ga. Mentega. Butter. Mentega. Okey, yang kedua. Tawau to. Mim alif ma. Tawau to. To. Ma.
tomato. Buah tomato. Okey. Tomato, 3 suku kata. Ta, mim, tem. Ba, ya, bi. Tembi. Kaf, alif, ya, kai. Tembikai. Pun 3 suku kata. Ta, te. Ini huruf jati. Ta, te sebab dia satu huruf je. Lam, le. Pun huruf jati. Ta, te, lam, le, te, le. Kaf, waw, ngakong. Telekong. Okey, bawah lagi. Ta, te. Ro, waw, mim, rom. Terom. Paha, pah. Terompah. Kaf, ke. Lam, alif, la. Papa, kelapa. Atau pa, kelapa. Okey, ada lagi beberapa contoh yang lain. Nanti anak-anak boleh sambung eja dan baca lagi. 3 suku kata. Okey. Sambung lagi. Ayat pendek. Apa contoh ayat pendek? Maksudnya bila kita dah mengenal huruf-huruf yang saya ajar tadi, yang pertama huruf vokal, huruf konsonan, diagraf, jawi tunggal dan lain-lain. Kemudian kita belajar huruf bersambung di depan, di tengah, di akhir. Kemudian kita masuk suku kata, satu suku kata, 2 suku kata dan 3 suku kata terbuka, suku kata tertutup. Barulah kita boleh membina, membaca, menulis ayat pendek. Kita belajar ayat pendek dulu, barulah boleh buat satu cerita yang panjang, contoh seperti karangan. Okey, apa contoh ayat pendek? Okey, kita sambung ya. Ayat pendek dari suku kata terbuka dan tertutup. Sebab tu kita belajar permulaan tadi, suku kata terbuka dan tertutup dulu. Terbuka, ada tertutup. Okay, kemudian kita barulah membina ayat yang pendek ataupun ayat yang mudah. Yang pendek-pendek je dulu. Kita pergi ayat yang pertama. Alif, ya, i, nun, ni, ini. Alif, lam, al, qaf, ra, kur. Hamzah, alif, nun, an. Al-Quran. Ini Al-Quran. Kita belajar sikit-sikit dulu lah. Ini Al-Quran. Okay, yang kedua, baris bawah dia. Ayat yang sama juga. Ini Al-Quran. Mim, ya, mi, lam, alif, la. Mila. Nama budak tu Mila. Jadi, ini Al-Quran Mila. Mila punya Al-Quran. Okay, yang ketiga. Mila, sama yang macam atas. Mila selalu, sin, se, lam, alif, la, lam, maulu. Selalu, ba, alif, baca, baca, sama macam atas, Al-Quran. Mila selalu baca Al-Quran. Okey, baris keempat. Mila baca, ulang ayat yang pertama tadi. Mila baca Al-Quran. Ni lain. Dal, di, sin, se, kaf, waw, ko, lam, halah, di sekolah. Mila baca Al-Quran di sekolah. Okey, baris yang kelima. Gawau, gu, rawau, ru. Ada tambahan perkataan lain. Guru, sin, waw, su, kaf, ke, suka. Guru suka. Mila baca Al-Quran. Jadi ini adalah ayat mudah atau ayat pendek. Dari permulaan ayat yang tadi adalah tentang Al-Quran. Jadi dia tambah lagi perkataan Mila. Nama budak tu adalah Mila. Kalau nak tukar budak lelaki boleh juga. Abu. Contohnya ini Al-Quran Abu. Kemudian dia tambah lagi sikit perkataan baca. Sebab berkaitan tentang Al-Quran, mestilah baca. Baca Al-Quran. Jadi dia tambah lagi. Dia baca Quran kat mana? Dia baca, Mila baca Al-Quran dekat sekolah. Ataupun di rumah. Boleh aja. Kemudian dia tambah lagi. Tambah lagi untuk sesuaikan perkataan ayat di atas. Bila dah dibaca di sekolah, Mila dah baca di sekolah, mestilah ada guru. Jadi guru suka Mila baca Al-Quran. Jadi ayat pendek dah sempurna. Dah sempurna. Sempurna daripada baris 1, 2, 3, 4, 5. Dah dapat markah di sini. Begitu.
Senang je nak bina ayat pendek atau ayat mudah. Contoh yang bawah. Ini alif ya i kaf nun kan. Ikan, ini ikan. Oh, kita nak buat cerita pasal ikan. Jadi macam mana nak bina cerita pasal ikan? Mesti ada seseorang. Pelakunya siapa? Kalau kat sini dia bagi contoh. Jim alif jalam yali. Jali. Nama budak tu Jali. Jali baba lam yali. Beli. Jali beli ikan. Tadi cerita tu pasal ikan. Jali beli ikan. Betul, sama lagi ayat ketiga. Jali alif a dalda. Ada daldu alif wa dua. Jali ada dua ikan. Dia beli dua ikan. Sambung lagi. Jali baba royari. Beri. Jali beri ikan. Masih cerita pasal ikan. Papa dalda pada. Pak alif pa lam yali. Pali. Nama kawan dia mungkin. Jali beri ikan pada Pali. Dia bagi pada kawan dia nama Pali. Pali suka. Bela, baba, lam alif lah. Bela, Pali suka bela ikan jali. Pali sukalah. Jali bagi dia ikan, lepas tu dia bela ikan jali. Hanya poin dia adalah yang atas tadi tentang Al-Quran. Yang bawah adalah cerita tentang ikan. Jadi dia hanya menambah-nambah cerita itu. Daripada sikit, tambah lagi satu perkataan, tambah lagi sehinggalah menjadi panjang sedikit berbanding dari yang atas. Okey, itu contoh, dua contoh ayat mudah. Begitu juga yang ini. Kita ambil contoh yang bawah lah. Cerita yang bawah. Ini gawau guru, rawau. Ada titik sebenarnya ya. Ini guru. Ini cerita pasal guru dia. Ini guru. Ini guru. Sinalik saya ya. Saya. Ini guru saya. Nama. Nun alif nam mim. Nama guru saya. Lam yali. Zai alif za. Liza. Nama guru dia Liza. Dia letak nama cikgu dia. Nak tukar nama lain pun boleh. Siapa? Nak letak nama Siti. Sin Yasi Tayati. Siti. Boleh aja. Okey. Sambung lagi. Guru saya. Alif adal de. Ada. Guru saya ada. Ba alif ba jim waw ju. Baju. Ba alif ba rawaw ru. Baru. Dia cerita guru dia. Cikgu dia tu yang nama Liza. Ada baju baru. Dia tambah lagi cerita. Guru saya ada baju baru. Okey. Ayat yang terakhir. Baju baru guru saya. Semua ayat ni ada kat atas tadi. Baju baru guru saya. Dia tambah. Waw rawar nun alif na. Warna. Dia nak tukar. Tadi cerita pasal baju cikgu dia baju baru. Lepas tu dia nak cakap baju cikgu dia tu warna bayabi. Rawau biru. Baju baru guru saya warna biru. Dia mula-mula cerita pasal cikgu dia je. Kemudian nama cikgu dia. Lepas tu dia kata cikgu dia tu ada baju baru. Lepas tu baju cikgu dia tu warna biru. Dia tambah. Dia tambah ayat, tambah sikit ayat, tambah sikit ayat. Daripada sikit jadi makin banyak sikit. Makin banyak, makin banyak. Jadilah satu ayat yang sempurna. Tapi masih lagi ayat yang mudah. Okey. Itu sahaja untuk tajuk ayat pendek atau ayat mudah. Okey, itu saja untuk hari ini anak-anak semua. Moga anak-anak ingat apa yang saya dah ajar daripada mula tadi, iaitu huruf Jawi, iaitu Jawi Arab, Jawi Melayu, Jawi tunggal, kemudian huruf vokal, huruf konsonan, hukum K, huruf diagraf, huruf yang bersambung di awal, di tengah dan di akhir, suku kata terbuka, suku kata tertutup, satu suku kata, dua suku kata, tiga suku kata ke atas, dan akhir sekali tadi adalah ayat pendek atau ayat mudah. Senang sahaja.
kita. Anggaplah semua pembelajaran yang kita belajar mudah. InsyaAllah Allah akan memudahkan segala urusan kita dan memudahkan kita untuk mendapat ilmu, mengingati ilmu, hafal hingga senang, mudah dan faham. Sampai bila-bila. Okey, akan datang insya-Allah kita akan sambung pada tahap yang seterusnya, iaitu tahun 2. Sekian saja untuk hari ini anak-anak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.